KPM. Didik TV KPM. Uish, teruk juga tanah runtuh ni. Jalan habis kena blok. Ini lagilah, pokok tumbang, jalan pun retak. Uish, bahaya ni. Kalau siapa yang ada dekat jalan raya ni kena pula tanah runtuh. Tengok apa tu Hakim? Ya cikgu, ni tengok tanah runtuh ni. Ya. Teruk juga. Berminat ke? Berminat cikgu, boleh ke? Boleh sangat. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Syukri. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas bersama dengan Cikgu Muhammad Syukri, apa kata jom kita kenali lebih rapat siapakah Cikgu Muhammad Syukri. Kembali bersua dalam Sukses SPM 2021. Sebelum tu seperti biasa, ke mana jua kita hendak pergi, di mana pun kita berada, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, bersama dengan kita hari ini iaitu Cikgu Muhammad Syukri bin Muhammad Sharif, Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Cikgu dari Penang cikgu Oh, memang dari Pulau Pinang. Oh, teringat nasi kandak cikgu. Betul, nasi kandak tu memang tak boleh tinggal lah kan. Laksa tu lagi. Ya, baik cikgu, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Ramai yang tertanya cikgu, apakah kaitan gimmick yang kita lakukan sebentar tadi dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Ya, Hakim. Sejak akhir-akhir ini kita dapati banyak berlakunya keruntuhan tanah di Malaysia ni. Ada di Semerah, ada di Cameron Highland, Genting Highland pun ada. Jadi itulah hari ini kita cuba nak tengok atau kita cuba nak kupas lah tentang punca-punca berlakunya keruntuhan tanah ni atau mencerun lah, dan juga bagaimana cara kita nak menenganinya. Okey, jadi itulah antara benda yang akan kita fokuskan. Baik cikgu, saya difahamkan kita tidak berdua, kita ditemani oleh murid-murid lain dalam talian. Jadi apa kata jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ya, itu dia murid-murid dalam talian kita. Apa khabar semua, sihat ke? Okey, baik. Sihat. Okey, cantik-cantik, segak-segak murid-murid kita. Baik, boleh tak kenalkan nama bermula dengan Anis? Silakan. Salam sejahtera cikgu. Nama saya Nur Anis binti Jamaluddin. Cita-cita saya menjadi arkitek. Arkitek. Jadi elok sangatlah cikgu ya. Ya. Ada jugalah kaitan dengan mata pelajaran kita hari ini. Betul. Yang kedua Sakinah, silakan. Kenalkan nama dan cita-cita. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Nurin Sakinah binti Jumadi. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Cita-cita saya ialah menjadi seorang pereka fashion. Terima kasih. Bolehlah pandai cikgu. Reka baju kita cikgu. Ya, pereka fashion yang hebat lah. Ya, baik. Seterusnya Izzat, silakan. Salam sejahtera cikgu. Nama saya Muhammad Izzat Izzuddin bin Azli. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera ukur bahan. Okey, baik. Terima kasih kepada Izzat. Seterusnya Amy. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Amy Shalianis binti Umar. Cita-cita saya untuk jadi juru ukur bahan. Ya, baik. Amy, selalunya kawan panggil anda dengan panggilan apa? Amy. Amy, okey. Bukan Amy Search ya. Baik, seterusnya Aizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Azrul Effendi. Saya ingin menjadi engineer di bidang bahagian offshore. Okey, baik. Aizat, awak nak ambil gambar pasport ke? Sebab belakang biru je tu.
Okey, baik. Terima kasih Aizat. Jadi saya dah standby siap untuk ke depan. Ya. Okey, seterusnya Nur. Silakan Nur. Okey, nama saya Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Adli binti Abdul Hassani dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang jurutera awam. Okey, baik. Terima kasih kepada semua murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada petang ini, juga anda yang menonton dari rumah. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas, apa kata kita buat SOP dulu? Ya, silakan. Saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni. Kemudian jemput cikgu pakai pula. Bukan apa cikgu, kadang-kadang sebab kita ni pegang macam-macam cikgu kan. Betul. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ni, cikgu boleh ambil tempat di sini. Ya, insya-Allah. Okey. Yang kedua, kita kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai pelitup separuh muka. Baiklah. Ya. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Syukri bin Muhammad Sharif, Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang, juga murid-murid dalam talian kita. Baik, sebelum saya nak mulakan kelas bersama dengan cikgu, saya nak tanya dulu cikgu tentang pandangan murid-murid kita. Boleh ke cikgu? Silakan. Okey, saya tertarik nak tanya Anis. Okey Anis, pandangan anda tentang mata pelajaran kita hari ini. Baik, pada pendapat saya dalam tajuk cerut ini kita dapat mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Faktor-faktornya terbahagi kepada 5, iaitu beban, kejelikitan tanah, penyaliran, tekanan air liang dan air seli, kecerunan. Ya, itu antara benda yang akan kita belajar, ya, faktornya. Baik, seterusnya mungkin Aizat, pandangan anda? Ya, pandangan saya untuk subjek cerun ini ialah kita dapat mempelajari beberapa kaedah penstabilan cerun bagi mengelakkan bencana keruntuhan cerun dan hakisan tanah. Antara kaedah penstabilan cerun ialah melandaikan cerun, membina tembok penahan atau gabion dan membina saliran. Ya, betul tu. Dan seterusnya mungkin Nurin, silakan Sakinah, pandangan anda. Pada pandangan saya, salah satu kaedah penstabilan cerun yang sangat berkesan ialah membina tembok penahan. Okey, tembok penahan ini direka bentuk supaya mampu menahan beban yang dikenakan. Okey, terdapat 2 tembok penahan. Yang pertama ialah tembok penahan bertulang, konkrit bertulang, dan tembok penahan graviti. Terima kasih. Okey, jadi itu antara orang kata fungsi tembok penahan, iaitu untuk kita menahan beban. Dan sebenarnya banyak lagi yang akan kita belajar bersama dengan cikgu. Apakah itu cerun, faktornya, cara kita untuk menanganinya. Oleh itu cikgu, saya yakin dan pasti ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan cikgu. Jadi silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita mulakan, kita ini saya kenalkan diri saya dulu lah. Jadi dah kenal lah. Cikgu Syukri daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Okey, orang Penang dah masih jauh sini kan. Okey, jadi tajuk kita adalah tajuk besar kita lah, sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan di bawah tajuk 5.0. 5.2 kita ada subtopik iaitu saliran dan kestabilan cerun. Tajuk hari inilah ya. Okey. Lepas tu pula kita ada standard pembelajaran yang kita nak capai. Kita capai tentang tajuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Yang kedua, membuat justifikasi pemilihan kaedah penstabilan cerun. Yang ketiga, merumuskan perkaitan antara sistem saliran dengan penstabilan cerun. Ini kita punya standard pembelajaran yang kita nak capai lah pada hari ini. InsyaAllah dapatlah kot. Okey, okey. Pertama kali kita tengok apakah itu cerun. Apakah itu cerun mengikut kita punya buku teks kita lah ya. Cerun merupakan satu permukaan tanah terdedah yang berbentuk suatu sudut terhadap satah ufuk. Dari satah ufuk tu, dia ada sudut ya. Cerun yang curam ialah cerun yang tidak stabil lah. Itu dah steep slope lah, tak apa stabil. Ketidakstabilan cerun boleh menyebabkan berlakunya gelinciran tanah. Dia boleh tak stabil, dia akan berlaku gelinciran tanah yang dikenali sebagai kegagalan cerun. Itu dah jadi maksudnya sebagai apa itu cerun. Okey, sekarang ni kita ada contoh. Contoh yang tadi Hakim tengok tadi tu. Ni banyak kegagalan cerun, contoh-contoh dia.
Semua. Tapi kita lebih berfokus kepada cerun-cerun yang runtuh kat jalan raya lah. Sebab tajuk kita tajuk jalan raya kan. Dia ada 4 contoh dia. Okey, kalau kita tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Okey, kita ada beban, kejelikitan tanah, penyaliran, tekanan air liang, kita ada kecurunan. Jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi kestabilan cerun. 5 faktor, Hakim. Cuba tengok satu persatu. Boleh, cikgu. Tentang dia punya penyampaian ataupun kesimpulan ataupun maklumat. Satu persatu ni apa dia. Yang pertama, beban. Jadi daya yang bertindak pada satah gelinciran terdiri daripada beban kenaan dan beban cerun itu sendiri. Beban kenaan ialah beban yang berada di atas cerun lah. Dia panggil dalam bahasa Inggeris imposed load. Beban ini direntangi oleh tekanan ricih ataupun dipanggil sebagai shear stress yang bertindak di sekeliling satah kegagalan. Sekiranya beban kenaan melebihi kekuatan ricih, maka kegagalan cerun akan berlaku. Jadi kita tunjukkan dalam bentuk gambar rajah lebih senang mudah. Faham kan? Jadi W ni ada merupakan imposed load ataupun beban lah. Beban memang ni beban impuls ni maksud beban bangunan sebagainya lah. Yang G ni ada merupakan beban diri sendiri cerun itu. Jika kedua-duanya ni lebih besar daripada tekanan ricih nak merentanginya, maka cerun akan kegagalan cerun akan berlaku. Maksudnya tekanan ricih kena lebih besar. Jadi beban ni adalah merupakan punca utama lah berlakunya kegagalan cerun. Okey, yang kedua kita tengok berapa kejelikitan tanah. Tanah jelekit ke tak jelekit? Di cerun daripada tanah jelekit ni biasanya lebih stabil lah kerana mempunyai daya ikatan yang kukuh antara zarah tanah. Sekejap, cikgu. Apakah maksud tanah jelekit tu? Bagus. Hakim ya. Tanah jelekit ni adalah merupakan salah satu daripada kumpulan-kumpulan tanah lah. Jadi tanah jelekit, kita ada tanah jelekit, tanah tidak jelekit, tanah organik. Jadi dalam tanah jelekit ni ada 2 jenis tanah, iaitu tanah liat dengan tanah kelodak. Itu bagi tanah jelekit lah. Tanah tidak jelekit adalah tanah pasir dengan juga tanah kerikil. Dan last kita ada tanah organik lah, iaitu tanah dipanggil sebagai pit soil, tanah gambut. Dan kini adalah tanah jelekit kita rujuk biasanya adalah tanah liat lah. Tanah liat ataupun dia lebih stabil lah sebab dia halus dan dia ada kejelikitan. Okey, jadi ia akan mengikat tanah dan berupaya menahan cerun daripada menggelunsur lah. Tanah pasir memang tak dapat tahan lah. Itu tanah tidak jelekit lah. Itu kata kejelikitan tanah pun mempunyai peranan penting. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Okey, yang ketiga, penyaliran. Sebenarnya dia maksudkan tiada sistem penyaliran lah. Kalau tiada sistem penyaliran, air yang jatuh di atas permukaan itu, dia tidak boleh masuk ke dalam bumi. Maka dia akan menyebabkan berlakunya keruntuhan tanah. Ada kandungan lembapan yang bertambah lah. Air hujan mengalir pada permukaan cerun dan resipan akan meningkatkan kandungan lembapan tanah. Peningkatan ini akan meningkatkan berat tanah dan seterusnya mengurangkan kekuatan ricih tanah. Kekuatan ricih itu kan penting untuk menahan daripada tanah cerun runtuh. Air ladan permukaan dan resipan perlu disalurkan dengan segera bagi mengelakkan kegagalan cerun. Maksud dia, kita kena buat parit. Kalau tidak, tanpa parit memang akan gagallah cerun. Inilah contoh dia. Jadi maksudnya bila hujan turun, kita akan ada 2 aliran air lah. Pertama, aliran air daripada permukaan ni, dan juga yang masuk dalam bumi, dia akan menjadi resipan ataupun seepage, dia akan menyebabkan berlakunya kegagalan cerun lah. Jadi kita kena buat parit supaya dia dapat alir dengan cepat. Maka kegagalan cerun dapat dielakkan lah. Okey, yang keempat adalah tekanan air liang. Ni pore water pressure. Tekanan air liang ni maksud dia air akan masuk ke dalam bumi juga, tapi dia berlakunya saturated. Berlakunya peningkatan air, menepukan air ni saturated dan serta meningkatkan tekanan air liang. Jadi tekanan air liang ni akan menyebabkan ikatan antara zarah tanah lemah dan menjadi longgar sehingga berlakunya kegagalan cerun. Kita boleh tengok dalam dia punya gambar rajah hari ni. Ni. Di rajah ni kita tengok yang ini. Tanah ni kering ya kan? Yang ini, tanah ni kita ada air. Dia tolak tanah-tanah tu. Bila dia tolak, itulah mana pore water pressure tu. Tanah menjadi longgar. Maka berlakunya kegagalan cerun. Itu tanah berkesan dalam keadaan normal. Tekanan berkesan berkurangan. Jika ada berlakunya pore water pressure ataupun tekanan air liang. Last sekali, kecurunan. Kecurunan ni, kecuraman suatu cerun dipanggil kecurunan. Dan ia bergantung kepada jenis tanah. Kecuraman kita panggil sebagai gradient lah. Kecurunan. Cerun bagi tanah jelekit akan dibina dengan lebih curam. Tanah jelekit ni tanah liat kan? Lebih curam. Mengenai bagi tanah tidak jelekit akan dibina dengan lebih landai. Iaitu tanah
tanah pasir. Ya, jadi Simple itu je kan? 5 faktor cikgu. 5 faktor ni yang menyebabkan berlakunya kegagalan cerun. Okey, bagaimana setakat ni murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan lagi? Boleh tak Setakat ni faham angguk-angguk tak? dia. Kalau faham tunjuk sikit. Faham. Gitu. Okey cikgu, apa kata cikgu kita try uji sikit? Elok cantik. Murid-murid Kalau kita ni. faham, macam biasalah kan? Yeah. Tengok soalan. Soalan pertama, okey. Soalan contoh kertas 1 bahagian A. Nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Kita nak pilih siapa ni, Hakim? Okey. Saya pilih Aizat lah. Silakan Aizat. Wah, Alah, Amy angkat tangan tu. angkat tangan tu. Okey, Amy lah. Okey, Aizat. Silakan. Amy lepas ni. Okey. 5 faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun ialah yang pertama beban, yang kedua kejelekitan tanah, yang Okey. ketiga penyaliran, yang keempat tekanan air liang dan yang terakhir kecerudan. Kita baru beritahu tadi kan? Yeah. Kena ingat lah. Betul. Kena mesti ada simpanan kekal. Kita tengok jawapan dia. Beban, kejelekitan tanah, penyaliran, tekanan air liang dan akhir sekali kita ada kecerunan. Okey, betul. Kita bagi dia 5 markah. Maaf cikgu, saya Ya, ada satu soalan. Ya. Bagaimana cikgu bagi markah untuk setiap soalan? Jadi untuk pengetahuan semua, soalan ni sebenarnya belum wujud lagi. Soalan SPM 2021 kan. Ini contoh saja. Biasanya kita bagi, biasanya lah. 1 poin ni kita bagi pada satu markah. Dia bagi nama respon terhad. Jadi beban 1 markah, kita 1 markah, penyaliran 1 markah, tekanan air liang 1 markah, kecerudan 1 markah. Jadi semua dapat 5 markah bahagian A. Ini cara kita bagi markah kepada kertas 1 bahagian A. Okey, harap berapa yang boleh faham. Okey ya. Tapi soalan seterusnya nombor 2. Okey. Ini bentuk soalan. Tadi bentuk soalan yang respon tertutup kan? Betul. Ini respon ni kita bagi betul salah. Untuk yang format baru ni kita sudah tidak lagi benar palsu. Dulu kita ada benar palsu. Sekarang kita benar dan palsu. Benar dan palsu. Sekarang ni buat betul salah. Ya. Betul salah ni kita jawab betul macam ni lah. Jadi dia bagi pernyataan, kita kena jawab pernyataan tu. Okey. Jadi sekiranya beban kenaan bertindak melebihi kekuatan ricih tanah, maka kegagalan cerun akan berlaku. Tak tahu betul ke salah kan? Cerun yang dibina dari tanah tidak jelekit adalah lebih stabil berbandingkan tanah jelekit. Ya. Yang ketiga, tekanan air liang yang berkurangan menyebabkan ikatan antara darah tanah menjadi lemah dan longgar. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa yang nak jawab? Silakan angkat tangan. Okey, Amy. Okey, silakan. Soalan nombor 1 betul, nombor Betul. 2 salah, nombor 3 pun salah. Oh ya ke? Pasti betul. Okay, anda yakin? Jom kita Nabi lihat yakin jawapannya. dengan jawapan anda. Kita tengok. Betul. Oh, betul. Okey, nombor 2 salah. Nombor 3 salah. Okey, mari kita tengok. Okey. Kenapa dia salah? Kan? Yang pertama, kenapa dia betul? Sebab beban kenaan macam impuls load bertindak lebih. Kan? Kekuatan ricih tanah, maka kegagalan akan berlaku betul lah. Beban impuls load mesti kena kurang. Ya. Baru dia tak berlaku kegagalan. Cerun dibina di tanah jelekit adalah lebih stabil berbanding dengan tanah tak jelekit. Tanah pasir dengan tanah jelekit, dengan tanah liat, mestilah tanah liat lebih, tanah jelekit lebih stabil kan. Jawapan dia adalah palsu lah ataupun salah. Tekanan air liang berkurangan menyebabkan ikatan tanah menjadi lemah dan longgar. Jawapan dia adalah salah juga. Jadi tekanan air liang yang berkurangan, kalau berlebihan baru boleh dia betul. 3 markah kita bagi. Okey, tahniah. Okey, tahniah Amy. Okey, Amy dapat jawab dengan betul lah. Amy Alicia. Okey, contoh yang ketiga. Contoh soalan bahagian 1 bahagian A. Cerun yang 1 dot. Sedap lu. Ialah cerun yang tidak stabil. Ketidakstabilan cerun boleh menyebabkan berlakunya yang dikenali sebagai kegagalan cerun. Kita pilih siapa pula Hakim? Okey, siapa yang ingin jawab? Silakan tangan. Okey, siapa tu? Silakan. Jawapan yang pertama adalah curam. Yang kedua adalah gelinciran tanah. Curam dan gelinciran tanah. Betul cikgu? Betul lah, mari kita tengok betul tak betul ni. Cerun yang curam ialah cerun yang tidak stabil. Betul lah tadi kan? Ketidakstabilan cerun boleh menyebabkan berlakunya gelinciran tanah dan dikenali sebagai kegagalan cerun. Okey, bagus. Amy lagi betul, 2 markah. Okey. Tahniah Alisha. Okey. Soalan contoh kertas 1 bahagian B. Yang ini pun sama juga. Sebenarnya soalan tak pernah dikeluarkan lagi lah. Ini contoh je kan. Dia akan memberikan markah 15 lah. Memang kita dalam format baru kita bagi 15. Format lama dulu 20. Lagi banyak? Lagi banyak. Format baru ni 15 sebab dia dah krem ke dalam bahagian A, bahagian B dalam kertas 1. Dulu kita buat asingan, bahagian B duduk dalam kertas 2.
Okey. Jadi huraikan faktor-faktor menyebabkan berlakunya kegagalan cerun itu. Kena pasti 3 kaedah untuk mengelakkan kejadian itu berlaku. Okey, yang ni kalau nak jawab panjang lah. Baik ni kita bagi sebagai respon terbuka. Respon terbuka, pelajar kena jawab dengan jawapan yang panjang lah. Cuba tengok contoh-contoh jawapan kita nak bagi untuk ni. Okey, faktor-faktor kegagalan yang pertama. Tu dia. Jadi kita ada yang pertama adalah beban, tadi kan, kejirikitan tanah, penyaliran, kena iliang, kecerunan. Tapi pelajar kena elaborate sikit lah. Dia kena bagi sikit faktor-faktor ataupun dia punya huraian. Beban kenaan pada cerun perlu direntangi oleh sekasan licin tanah. Sekiranya beban kenaan melebihi kekuatan licin, maka kegagalan cerun akan berlaku. Jadi kesemua ni dicampur, dia akan dapat 10 markah. Untuk jawapan A lah. Jawapan B, kita penuhkan balik. Membina tembok penahan, tembok gabion, tembok sistem penambat, sistem saliran dan juga memasang geosintetik. 5 markah. Tapi yang ni kita belum bincang lagi kan. Soalan dah keluar. Sebab apa? Sebab dia satu set lah. Jadi tak sabar nak tengok yang ni lah. Betul. InsyaAllah lepas ni Boleh teruskan ke? Boleh, cikgu. Okey, cikgu, kita dah tahu dah tentang 5 faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Jadi bagaimana kita nak stabilkan cerun tersebut? Kita dah stabilkan. Memang ada banyak kaedah dia, ada 8. Ya. Jadi kita tengok 8 dia dulu ya. Boleh, silakan cikgu. Okey, yang pertama, kaedah penstabilan cerun yang pertama. Membina tembok penahan. Okey. Ni kita tengoklah apa yang dalam ni. Okay, yang kedua, membina tembok gabion. Okay, yang kedua, kita ada membina sistem penambat ataupun anchoring system. Kita ada membina teres dan saliran. Okay. Kita ada memasang geosintetik. Geosintetik ni macam kain tu lah. Dia panggil geotextile. Kita ada memasang curucuk kepingan ataupun sheet pipe yang kita panggil. Kita ada melandaikan cerun. Dan yang terakhir, kita ada menanam pokok dan rumput. Menanam pokok pun boleh tu. Mari kita tengok satu-satu ya. Boleh, cikgu. Okey, kaedah penstabilan cerun yang pertama adalah membina tembok penahan. Okey. Jadi terdapat 2 jenis tembok penahan, iaitu tembok penahan konkrit bertertulang, reinforced concrete. Dan juga tembok penahan graviti lah. Dibina daripada batu atau konkrit bertertulang. Lubang leleh perlu dibina pada tembok untuk mengalirkan air yang terkumpul di belakang tembok. Dengar macam pelik sikit perkataan tu, lubang leleh tu. Kawasan di sekeliling laluan masuk lubang leleh perlu diletakkan bahan berbutir tergrade. Okey, ni dia contoh dia. Tembok penahan graviti. Maksudnya tembok penahan ni saya dah tengok ni. Kalau kat Penang ni dekat Bukit Bendera. Ya, betul. Oh, banyak Bukit Bendera kita naik yang kita ada kawasan masjid tu kan. Ni kita ada lubang leleh ni. Ni lubang leleh ni. Tempat ni tempat nak keluarkan air di bahagian belakang dia. Okay, di belakang tembok ni akan ada macam pasir-pasir kan. Jadi kita kena letakkan bahan berbutir ni supaya air akan mengalir masuk ke dalam pipe ni dan keluar ke dalam lubang leleh. Barulah tak berlakunya runtuhan tembok penahan. Okey, Hakim? Okey kan? Boleh, cikgu. Setakat ni banyak nilai kot kita rasa. Kita nak tanya apa lagi? Seterusnya, cikgu. Atau ada apa yang nak tanya? Setakat ni ada yang nak tanya tak? Murid-murid dalam talian. Kalau ada, angkat tangan. Kalau ada, angkat tangan. Boleh faham setakat ni? Boleh tengok di mana-mana ke? Okey, kalau boleh tunjuk sikit minta duit. Minta duit. Okey, cikgu, silakan. Sila teruskan lagi. Okey, baik, cikgu. Boleh. Okey, ini tembok penahan konkrit bertertulang. Ini nombor 2 punya. Yang ni punya, dalam ni sepatutnya kita mesti ada reinforced concrete lah. Ataupun kita kena ada tertulang. Tertulang ni betul besi lah, Iman. Besi yang kita letak dalam ni, kita ikat. Lepas tu dia dapat lebih nipis. Yang tadi dia tak nipis, dia tebal. Sebab kita pakai satu tembok yang kita menyusun dengan menggunakan batu-batu lah. Yang ni kita pakai konkrit. Kerana dia ada besi. Jadi, tapi dia tetap kena ada lubang leleh dengan bahan berbutir tergrade juga. Kalau tidak, dalam ni akan berlakunya persatuan menolak tanah. Maka akan berlakunya kegagalan cerun. Jadi ada 8 kaedah, cikgu. 8. Kita bawa satu je. 8 kaedah penstabilan cerun, iaitu yang pertama membina tembok penahan, yang kedua membina tembok gabion, yang ketiga membina sistem penambat, yang keempat membina teres dan saliran, yang kelima memasang geosintetik, yang keenam memasang cerucuk kepingan, yang ketujuh melandaikan cerun, dan yang terakhir menanam pokok dan rumput. Jadi banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Cikgu Muhammad Syukri. Tetapi kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersua lagi dalam
Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Syukri bin Muhammad Sharif, Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Bagaimana setakat ni murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan lagi? Boleh ya? Okey, baik. Tadi kita berhenti cikgu pada tembok penahan konkrit bertulang. Betul cikgu ya? Betul. Okay, silakan cikgu. Oh, sama lagi ya? Okey. Sambung sikit lagi. Okey, ini kita ada. Tapi selalunya kita selalu tengok dekat tepi-tepi jalan kan. Nampak yang lebih cantik macam ni ni. Dia punya interlocking precast concrete block. Oh, maaf cikgu, ni kat mana cikgu? Ni dekat sekolah saya ni. Oh, sekolah cikgu. Saya ada kebetulan kan. Nampak ada presiden seorang tu. Oh. Ni sekolah kami berlakunya banjir lah pada tahun 2018. Dan secara kebetulan salah seorang daripada anak murid kami lah, memang ex-student kami tu jurutera di Jabatan Pengairan dan Saliran ni. Kami ramai jurutera kat sekolah yang lahir di sekolah kami. Tanya. Jadi dia datang, dia buat satu projek untuk kami lah untuk untuk tempatan banjir ni. Dia namakan sebagai better floor. Jenis beta floor. Dia banyak jenis interlocking ni. Ni. Maksud dia, sistem dia dah bagi nama sistem kunci mengunci. Nampak ni. Tapi ni, dia kunci mengunci dalam tu. Pasang kita pasang dia. Maksud dia, kita tak perlu lagi nak buat formwork ataupun kotak bentuk, nak tuang. Terus kita pasang dan kita ikat. Dia akan so cantik ni. Dah set dah. Dan kita pun tak berlaku banjir dekat sekolah kita lagi. Alhamdulillah. Jadi kira ni salah satu projek daripada anak murid sendirilah. Datang ke sekolah. Dan dia pun bagi taklimat sebagai satu motivasi pada pelajar dah. Terima kasih diucapkan. Okey. Seterusnya kita akan bina yang kedua, kita bagi nama tembok gabion. Tadi tembok penahan kan? Yang pertama tembok penahan, tadi kita nak menangani cerun. Yang pertama tembok penahan, yang kedua tembok gabion. Tembok gabion tapi sebut betul-betul. Nanti jadi tembok gaban pula kan? Bukan cikgu Bukan. Gabion tembok gabion merupakan sangkar jaring berbentuk segi empat yang diisi dengan ketulan batu sederhana besar. Kita tengok kan? Dan tepi jalan dia ada susun papak segi tu kan? Ini tembok gabion. Batu yang digunakan adalah batu granit. Memang keras batu tu. Batu granit, batu yang keras. Tembok gabion biasanya disusun bertangga. Dan juga ataupun berbentuk hamparan supaya lebih kukuh dan stabil. Ini tembok gabion. Kita tengok. Okey. Nampak kan? Ada orang tanya, cikgu, apa beza tembok gabion dengan tembok penahan tadi? Betul juga. Ada beza dah. Yang ini kita akan gunakan untuk kegunaan kecemasan. Kalau gabion ni cikgu. Kalau kita macam tembok penahan kan? Kalau kita nak buat, mesti makan masa yang panjang. Kan nak pasang kotak bentuk lah apa semua kan? Jadi tembok ni, kita tolak tanah tepi jalan tu, kita ratakan sedikit dan kita boleh dirikan. Maksud dia untuk kegunaan kecemasan yang nak cepat tu, kita pakai tembok gabion. Dia kegunaan dia lah. Jadi kita boleh pilih lah dia punya bagaimana kita nak selesaikan masalah tu. Tengok situasi. Kalau jalan runtuh tu nak pakai 2-3 hari, contohnya balik pulau, kerap lakunya runtuhan cerun ni di atas jalan tu. Jadi balik pulau ni kalau kita terputus laluan tu memang susah lah nak pergi balik pulau. Kami terpisah memang nak balik pun kan. Nak pergi cari durian macam mana kan? Jadi kami kita kena buat kaedah gunakan, selalunya kita tembok gabion lah banyak. Lalu kat balik pulau kita nampak tembok gabion banyak. Untuk binaan-binaan yang kadang segeralah. Okey, yang ketiga, kita bagi nama membina sistem penambat ataupun anchoring system. Okey, yang ni kita anchorkan lah dia penambat ni. Penambat biasanya dibina pada celah cerun yang keras dan padat lah. Yang tanah-tanah lembut tak boleh lah. Tanah keras kita gunakan kaedah sistem penambat. Penambat ataupun sah bumi terdiri daripada kabel ataupun bar keluli tegangan tinggi yang dipanggil tendon. Dia macam besi lah. Kita akan masukkan ke dalam tanah. Besi itu tulang. Satu hujung tendon ditanam ke dalam tanah dengan menggunakan turapan simen ataupun gerak lah kita panggil kan. Manakala hujung yang satu lagi ditambat pada pelat galas di atas struktur yang disokong. Kita boleh tengok gambar dia. Ni maksudnya kita tengok. Ni kita bagi nama sistem penambat lah. Kita akan ikat dia. Sistem penambat. Yang ni dah set dah dekat highway tu nampak kan? Betul cikgu. Ada banyak dekat highway. Dia ada besi tulang tu. Dia bukannya macam simen sahaja. Dia mesti ada besi tulang. Nampak ni kita dah ni. Salah satunya yang kita untuk sistem penambat ni kita gunakan soil nailing lah. Memaku tanah. Tanah pun dipaku cikgu. Tanah pun dipaku. Cuba Hakim tengok kita punya gambar rajah yang kita ambil daripada Google Image ni kan. Ya betul. Memula sekali kita buat macam mana? Kita buat, dia akan drill dan masukkan pipe lah ke dalam tanah macam bentuk paku lah. Biasanya dalam
150 ataupun 200, besar sangat 200, 150 ataupun 200 milimeter lah dia punya diameter kan. Akan masuk ke dalam tanah dan kita akan masukkan besi tertulang. Besi. Lepas tu kita akan masukkan grout ataupun air simen lah. Simen tu masukkan, kita tembak masuk ke dalam dia dan dia akan membeku lah. Bagi padat je Bagi padat dalam tu. Dan kita padatkan dia beku, dia macam paku lah. Dia tengok keratan ni, cross section ni, dia macam paku. Betul. Tapi di bahagian depan ni, ni paku-paku dia ni. Kita kena letakkan reinforcement macam betul jala-jala ni. Dan permukaan ni dicantikkan dengan cara kita menyembur grout lah. Konkrit kita ni, kita tutup muka ni. Nampak kan? Final facing ni kita pakai. Dan kita nampak dari depan nampak macam tadi. Ni nampak macam tu. Padahal dalam ni ada paku-paku tu. Itu tanah pun kita paku, Aiman. Betul. Ingat kayu je, cikgu. Ingat kayu je. Okey, cikgu, kalau macam Aiman dia hakim. Terlupa. Maaf, cikgu, saya nak tanya. Kalau macam contoh bukit tu tinggi, cikgu. Macam mana? Kalau bukit bukit tu tinggi ada lepas ni. Kita akan gunakan kaedah peneresan. Kita akan tereskan dia lah. Dia tinggi, dia kena pakai teres demi teres tu. Kalau terlampau tinggi, kita pakai anchoring system ni pun jatuh ke bawah ni. Ni nama dia teres ni. Dia tak boleh direct lah. Maksudnya kita kena pakai kaedah peneresan. Ni dah. Cantik lah tu. Membina teres dan saliran. Tetapi ingat, saliran kena ada. Buat teres tanpa saliran tak mana. Okey, dia akan jatuh ke bawah lah. Okey, Aiman lah? Aiman lagi, Masya Allah. Hakim, cikgu. Lokman Hakim. Ya, cikgu, petang-petang. Saya suka panggil nama Aiman, Pak. Aiman, apa tak kisah, Aiman tak kisah, lupa. Lokman Hakim, Lokman Hakim, insyaAllah. Teres dilaksanakan dengan cara memotong cerun secara bertingkat bagi mengelakkan cerun tinggi berterusan. Kembali, yang tadi Hakim tadi kan? Nak mengelakkan cerun tinggi berterusan ni, mesti kena buat teres. Nampak cantik kalau kita naik helikopter, nampak lawa kat kebun sayur kan? Itu nama dia teres tu. Itu kaedah menstabilkan cerun. Tapi kena ada sistem saliran. Selalu dia buat tak ada sistem saliran tu. Itu yang punca dia jatuh. Sistem saliran perlu dibuat pada teres cerun untuk memudahkan pengiriman air permukaan. Pengiriman air permukaan akan disalur mulai parit pemintas dan parit pemungut yang berada pada setiap teres cerun. Okey, saliran perlu dibina secara bertangga untuk mengurangkan kelajuan air larian permukaan. Tengok ni. Ni teres ni. Tapi dia ada macam parit. Parit pemungut, parit jalan dan juga parit pemintas. Parit jalan di bawah sekali lah. Jadi kalau dia datang turun air sini, dia bertangga, dia akan jatuh ke dalam air parit hujan. Dan kita akan bawakan air daripada parit hujan ni kepada parit jalan ni ke sungai lah. Sungai ataupun laut. Maksudnya kita nak alihkan air dan keadaan segera di cerun. Untuk mengelakkan daripada berlakunya kegagalan cerun. Okey, seterusnya kita memasang geosintetik. Geosintetik adalah geotekstil lah ni. Biasanya kita gunakan di Malaysia, kita gunakan bentuk kain lah. Untuk mengukuhkan tanah dan menstabilkan binaan seperti subgrade dan juga cerun lah. Subgrade ni adalah tanah asal lah. Geosintetik digunakan sebagai pemisah yang diletakkan ada dua bahan berbeza, bertujuan untuk menghalang pencampuran bahan berlaku. Kalau untuk jalan, kita mesti letakkan batu-batu, lepas tu kita letakkan lapisan plastik tu ataupun kita panggil geotekstil, tu dia letak pasir. Lepas tu kita buat berlapis-lapis lah. Jadi dia akan menyebabkan berlakunya kekuatan lah pada tanah. Antara geosintetik yang paling meluas digunakan pada cerun adalah geotekstil lah. Iaitu sejenis fabrik berliang. Kita tengok sini, Hakim tengok. Ini dah. Ni macam guni kan? Dia guna jenis ni. Okey. Okey, yang ini adalah merupakan geotekstil juga lah. Untuk ini, lama-lama rumput-rumput ni akan tumbuh di bahagian belakang ni. Dia akan memegang dan tidak berlakunya kegagalan cerun. Maaf, cikgu, saya ada soalan. Silakan. Memasang geosintetik ni, dia sesuai untuk tanah jenis apa dan bukit jenis apa, cikgu? Dia sebenarnya dia sesuai untuk tanah apa tak kisah nak dia. Tanah jelekit pun tak jelekit pun boleh. Tengok pada keadaan. Tapi kalau sampai dah tanah lembut, sampai berlakunya ni kita tak pakai lagi lah dia. Dia untuk binaan-binaan sementara ataupun kita nak dalam kes-kes kecepatan tak pakai segera. Runtuh-runtuh kita boleh letak dulu dia. Tapi kalau dah cantik macam ni nampak macam tanah jelekit kan? Sesuai lah digunakan. Dia tengok pada keadaan lah. Tapi kalau memang dah tak boleh nak buat apa, runtuh-runtuh, kita pakai tembok penahan lah. Yang terbaik. Okey, memasang curucuk kepingan. Yang ni satu lagi. Yang ni selalu kita dengar kat TV. Nak guna sheet pile dia panggil. Sheet pile ni curucuk kepingan kita akan gunakan untuk menstabilkan secara sementara ataupun kekal lah. Sangat tahan dan berkesan dalam menahan tanah dan air. Sesuai untuk kes keruntuhan tanah dan cerun yang memerlukan penyelesaian segera. Runtuh-runtuh, tengok susah nak buat, kita kena gunakan sheet pile. Cepat sikit.
Ni dah. Ni nampak shape pipe kita tepi ni kan? Memang best. Dia macam bersambung-sambung lah. Kita akan tanam dia. Dan di belakang ni kita akan backfill ataupun kita letakkan tanah lah. Supaya menjadi stabil. Maksudnya dekat sungai lah. Macam ni pun sama ni. Jadi maksud dia kiri kanan ni, kita boleh buat kerja. Maksud dia menghalang daripada runtuhan berlaku. Macam tadi cikgu cakap kan, yang cerucuk kepingan ni dia sangat tahan. Kenapa dia sangat tahan, cikgu? Dia tahan daripada besi. Besi tuang ni. Oh, sebab guna besi, cikgu? Oh, besi. Okey. Tapi biasanya kita guna untuk binaan sementara. Lepas kita siap buat binaan, kita cabut dia balik lah. Kebiasaannya. Tetapi semenjak ayah ini, dia pasti dia kekal. Ada orang pasang-pasang tu nampak cantik kan? Kekal terus. Jadi kita boleh guna untuk binaan kekal atau binaan sementara lah. Okey? Melandaikan cerun. Melandaikan cerun adalah keadaan yang mudah mengikut pada jenis tanah dan kekuatannya. Cerun bagi tanah jelekit biasanya dibina tidak melebihi 60 darjah dan tanah tak jelekit tidak melebihi 30 darjah. Maksud saya, tengok cerun ni. Kalau tanah jelekit, kita buat 60 darjah. Ni. Apa tanah jelekit? Okey, dah lupa dah. Tanah jelekit jenis apa? Tanah liat, cikgu. Ay, pandai. Tapi tak tanya dia orang tadi. Boleh, cikgu? Orang tertidur ke tak? Okey. Apakah itu tanah jelekit? Tanah jelekit tanah apa? Anis, apa itu tanah jelekit? Tanah apa? Lupa. Tanah jelekit tu macam tanah liat. Tanah liat, betul cikgu? Tanah liat, betul. Tanah liat dan tanah kelola. Okey. Contoh tanah tak jelekit. Contoh kalau tak jelekit, Anis? Tanah tak jelekit tanah apa? Macam pasir. Betul. Pandai ya. Pasir dan juga ataupun kerikil lah. Kerikil ni batu-batu kecil lah. Okey. Kita menanam pokok dan rumput. Ni yang terakhir kan? Okey. Penanaman pokok dan rumput adalah merupakan kaedah paling mudah untuk menstabilkan cerun. Ini paling simple lah. Tapi sebenarnya penanaman pokok dan rumput ni kita gunakan pada semua kaedah-kaedah yang lain pun. Penanaman ini biasanya digabungkan pada semua kaedah penanaman cerun yang lain. Penanaman pokok dan rumput boleh menghalang hakisan cerun dan dapat mengurangkan kelajuan air, larian permukaan. Ini dia tanam rumput. Siap cerun, tanam rumput. Cara paling mudah lah. Dan biasa tengok dekat tepi highway memang tanam rumput lah. Dia tanam jenis macam ni ataupun dia gunakan penanaman dia spray benih. Kalau jenis macam ni, cikgu, dia sesuai untuk yang rendah, cikgu Kalau jenis penanaman pokok dan rumput ni. Boleh, tapi kita buat berteres-teres lah. Okey. Tak tanam rumput. Tapi yang atas sekali tetap kena ada pokok. Yang atas sekali ada pokok kan. Dia tanam rumput. Dia tak kira tinggi dah, tapi dia lebih kurang dalam 4 atau 5 meter lah. Tapi dia kena buat berteres lah. Itu tanam rumput. Okey, baik. Jadi itulah antara kaedah penstabilan cerun yang boleh kita gunakan. Iaitu yang pertama tadi, kalau saya ulang balik, membina tembok penahan. Yang kedua, membina tembok gabion. Yang ketiga, membina sistem penambat. Yang keempat, membina teres dan saliran. Yang kelima, memasang geosintetik. Yang keenam, memasang cerucuk kepingan. Yang ketujuh, melandaikan cerun. Dan yang ke-8, menanam pokok dan rumput. Selepas ini banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Cikgu Muhammad Syukri. Pastinya teruskan menonton bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, tengok-tengok TV, ada Cikgu Muhammad Syukri lah. Kita membincangkan tentang pengajian kejuruteraan awam iaitu saliran dan kestabilan cerun. Bagaimana setakat ni murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan lagi? Ada tak soalan yang tak faham, yang nak ditanyakan kepada Cikgu Muhammad Syukri? Ada tak? Boleh faham semua ya? Boleh ya? Okey cikgu, setakat ni mereka faham. Apa kata kita pula tanya mereka. Yang tu yang betul. Dia kalau faham, kita tanya. Kalau tak boleh tanya, jawab tak boleh, macam mana? Balik kita ni ya. Ulang kaji cikgu. Kita ulang kaji. Okey. Kita teruskan soalan kita. Sebab tadi dah habis dah maklumat, kita tanya soalan. Soalan contoh kertas 1 bahagian A ya. Dia yang pertama. Rajah menunjukkan satu kaedah penstabilan cerun. Rajah ni ya. Nyatakan A kaedah penstabilan cerun itu, B bahan yang digunakan pada A. Siapa nak pilih hakim ni kita ni? Siapa yang nak jawab sila angkat tangan. Okey, silakan. Siapa tu? Okey. Nanti Nurin. Okey. Baca semula soalan ya. Okey, Assalamualaikum. Nurin. Jawapan untuk A ialah membina tembok gabion. Jawapan untuk B pula okey. Itu sangkut pula baik. ni. Ya. Sekali lagi.
Okey, Ulang balik, Rajah ya. menunjukkan satu kaedah. Okey, Rajah menunjukkan satu kaedah penstabilan cerun. Nyatakan A, kaedah penstabilan cerun itu. B, bahan yang digunakan pada A. Jawapan untuk A, tembok gabion. Jawapan untuk B, batu granit sederhana besar. Okey, betul ke cikgu? Betul. Jom kita lihat jawapannya, cikgu. Jawab macam ada kat supermarket tu. Ya. Orang sedap betul Nurin. Okey, yang pertama adalah jawapan tembok gabion. Betul lah tu. Tembok gabion, tembok yang kita susun bertingkat ni kan. Yang kita kata tembok gaban dia tu kan. Jangan salah hijau ya. Okey, yang kedua batu granit sederhana besar. Betul, kita letakkan batu granit lah. Dalam tu sederhana besar. Di dalam sangkar dapat 2 markah. Masih lagi di bawah respon terhad. 1 jawapan, 1 markah. 2 jawapan, 2 markah. Okey, kita boleh pergi pada soalan seterusnya. Iaitu alamak terbagi jawapan. Okey, jom. Tak apa cikgu. Okey. Tak tengok tu. Tak sempat tengok lah. Tak sempat tengok, cikgu. Okey, kita pilih siapa pula Hakim? Okey, untuk yang kedua siapa ni? Nur Anis, silakan. Baca soalan dulu Anis. Soalan ni. Soalan A, kaedah penstabilan cerun itu. Soalan B, bahagian berlabel X dan Y. Okey. Okey, jawapan dia. Jawapan A, tembok penahan. Okey. Jawapan untuk berlabel X, lubang leleh. Jawapan untuk berlabel Y, bahan berbutir tergrid. Kita tengok jawapan dia. Oh, jawapan betul lah tembok penahan retaining wall dia panggil Okey. Dan juga MB kita ada X kita ada lubang leleh. Y adalah bahan berbutir tergrid. Yang ini yang tadi yang Hakim nak tahu sangat tu kan. Tak apa kemudian Hakim 3 markah cikgu 3 markah. Sebab dia ada 3 poin. Walaupun dia ada A, B tapi dia poin dia 3. 3 markah. Faham? Okey. Soalan contoh kertas 1 bahagian A seterusnya. Ini bentuk soalan juga ni. Tapi kena hati-hati. Dia ada A, B, C, D. Tapi tempat jawapan ada 3 aja. Tu dia ada A, B, C atau D. Tak bagi semudah-mudah tu lah kan. Okey. Okey, siapa nak jawab ni Hakim? Kita nak pilih seorang lagi? Okey. Siapa yang nak jawab untuk soalan ni? Sila angkat tangan. Kita pilih Aizat kot nampak handsome tu. Aizat. Aizat dia tengok. Okey Aizat, cikgu pilih Aizat sebab rambut anda ni berterbangan. Macam ada angin kuat tu. Macam Superman punya rambut. Okey Aizat, baca soalan Okey. A, B, C dan D adalah kaedah untuk menstabilkan cerun. A, membina tembok penahan. B, membina tembok gabion. C, membina sistem penambat. Dan D, membina geosintetik. Padankan kaedah itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan. Soalan 1, menggunakan bar keluli tegangan tinggi yang dinamakan tendon. Jawapan dia C. Nombor 2 diletakkan di antara 2 bahan berbeza seperti tanah dan batu bau. Yang kedua jawapan dia D. Yang terakhir dibina menggunakan sangkar jaring berbentuk segi 4. Jawapan dia B. Oh, maksud dia yang kedua tu adalah geosintetik lah. Yang ketiga tembok gabion Pasti ke? Yakin Aizat? Anda kunci jawapan anda? Yakin. Okey. Kunci. Kunci menggunakan bar keluli tegangan tinggi dinamakan tendon. Ini memang kita gunakan anchoring system ataupun C Kita letakkan antara 2 bahan berbeza seperti tanah dan batu bau, kita gunakan geosintetik dan bila menggunakan sangkar jaring. Sebut sangkar jaring dia, kita akan gunakan tembok gabion. Okey. Jadi kita ada CDB. Okey, soalan seterusnya. Soalan kertas 1 bahagian A. Okey, kita pilih siapa seorang lagi ni. Okey. Untuk soalan ni siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Sakinah, silakan. Okey, cepat sikit Nurul ada menunjukkan keadaan membina teres. Soalan Sakinah. Okey. A dan B. Okey, Rajah menunjukkan kaedah membina teres dan saliran untuk penstabilan cerun. Nyatakan A, I1, bahagian berlabel A, B dan C. I2, tujuan bahagian berlabel A. B, kenapa C perlu dibina secara bertangga? Jawapan bagi A, I1, A, parit jalan. B, parit pemintas. C, parit pemungut. I2, untuk mengalirkan air yang terkumpul dari sungai atau laut. Dan yang terakhir, B, untuk memperlahankan aliran air.
Bagus betul tu. Yakin Sakinah? Yakin. Dia malam ni dia baca buku tu. Baru. Pada minta pada mungut betul. Dia ada untuk mengadakan air terkumpul dalam sungai Dalut betul. Dan terakhir adalah untuk melangkan aliran air. 5 markah. Nampak urban A dengan B tapi ada 5 markah respon terhad. Okey, ni soalan terakhir ataupun soalan bahagian B Okey, soalan ni cikgu bagi kita ni soalan berbentuk penilaian ni. Hakim. Soalan ni susah ni. Maksudnya pelajar-pelajar kena jawab di luar kotak. Dia tak mesti jawapan-jawapan yang kita bincangkan tadi. Contohnya dia kata kita ada kaedah A dan kaedah B kan. Tentukan kesesuaian bagi setiap kaedah persembilan cerun itu. Tentukan yang mana paling sesuai. Tapi dekat kita punya stimulus ni ataupun rangsangan ni dia kata di sebatan jalan yang perlu digunakan dengan kadar segera. Kata kunci dia. Maksudnya dia habaq dah dengan kadar segera. Nak pilih yang mana satu, nak guna A ke nak guna B. Tapi dia tak beritahu tembok penahan. Dia tak beritahu Gabion. Cuma dia nak tanya. Cuma kita tengok jawapan dia. Jawapan-jawapan kita ada ni, kaedah A tu, jawapan dapat menahan beban dengan kukuh, sesuai untuk kawasan yang besar, masa pembinaan lambat, pembinaan sukar, kadar penyerpan air rendah. Semua jawapan-jawapan yang saya ada pada A dan B ni, tidak ada dalam buku teks. Maksudnya pelajar kena menilai di luar kotak. Tengok jawapan tu, fikir di luar kotak, baru dapat jawapan. Itulah ciri-ciri seorang jurutera berfikir. Betul cikgu. Tu nampak tu, jawapan dia tu. Dan last sekali dia kata, kaedah B adalah sesuai. Agak-agak Hakim kenapa? B ni adalah merupakan tembok Gabion. Sebab nak guna dengan kadar segera. Itu dia punya kata kunci dia. Kata kunci dia. Pelajar dia kena nilai. Okey, yang ni adalah penambah markah lah. Jawapan B ni dia ada 5 jawapan tapi dapat 2 aja maksimum. Nak mencukupkan 15 markah. Okey cikgu, sebelum kita nak tamatkan kelas kita, mungkin saya nak tanya cikgu sedikit sebagai orang kata ulang kaji lah, sebab mungkin ada yang baru tonton kita punya kelas pada petang ini. Yang pertama cikgu, tentang apakah yang dimaksudkan dengan tanah jelekit ni cikgu? Tanah jelekit tadi tu. Tanah jelekit dia merupakan tanah liat dengan tanah kelodak, jenis tanah lah. Tanah jelekit ni tanah yang halus lah, 0.002 mm hingga 0.06 mm, kecil je. Kita mikron lah dia menilai tu, halus. Dan tadi cikgu ada sebut tentang di belakang tembok penahan tu kena letak batu tegrit cikgu bahan berbutir tegrit. Kenapa cikgu? Bahan berbutir tegrit ni kalau kita tak letak di belakang tembok penahan, jadi kita punya pipe yang kita nak mengalirkan lubang leleh tu akan tersumbat. Jadi dia dah pasir-pasir kan. Jadi kita letak beberapa batu-batu yang tegrit ni di muncung muka dia tu, supaya nanti bila datangnya air-air daripada belakang nak mengalir ke dalam lubang pipe tu, dia tidak tersumbat. Itu tujuan letak yang bahan berbutir tegrit di belakang tembok penahan tu. Baik cikgu, dan kalau kita perhatikan ada 8 cikgu 8 kaedah untuk kita stabilkan curun. Jadi bagaimana kita nak pilih kaedah yang sesuai cikgu? Betul-betul, tengok situasi. Kalau situasi yang kita nak guna untuk aesthetic value, untuk cantik kan, kita akan beli tembok penahan. Tapi kita kena tengok juga tempat nak guna segera ataupun tidak. Kalau nak kena guna segera, tak boleh buat tembok penahan lambat. Dia akan makan masa yang panjang. Kita kena buat tembok Gabion, kita kena gunakan sheet pile. Maksudnya nak memilih tu, kita kena tengok situasi keadaan kita, adakah kecemasan ataupun tidak. Tempat-tempat kita nak gunakan tu. Jadi berdasarkan kepada situasi. Baik cikgu, kita pun sudah berada di penghujung kelas. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan untuk mata pelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Jadi rumusan senang saja. Subjek ni subjek pengajian kejuruteraan awam. Jadi saya tak cakap tentang tajuk cerun lah, tajuk keseluruhan dia. Maksudnya dalam tajuk pengajian kejuruteraan awam ni kita ada 2 lah. Satu kita bagi nama thinking lah, berfikir. Satu lagi kita ada bagi recall, iaitu kita nama hafal lah. Jadi maksudnya pelajar ni perlulah membaca buku, kena hafal lah beberapa step, tapi tak semua. Dan satu lagi dia kena berfikir. Soalan ni soalan penilaian tu, tengok soalan tu kena berfikir, menggunakan kita punya keupayaan berfikir sebagai seorang jurutera. Kita fikir nak selesaikan masalah macam mana. Jadi kita kena sentiasa menjawab soalan ni. Kalau tak tahu, tanya cikgu, buat rujukan. Sampai itu kita naklah berusaha, berdoa dan juga bertawakal. InsyaAllah kita akan berjaya. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Syukri bin Muhammad Sharif, Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang, juga murid-murid dalam talian kita dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.